Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Jadi kalau tak silapnya, cerita ni akan keluar pada hari Rabu. Jadi Abang dedikasikan cerita ni pada mereka-mereka yang dalam perjalanan nak balik kampung pada hari Rabu nanti ataupun pergi bercuti. Sebab hari Khamis adalah hari cuti umum, iaitu hari perayaan Deepavali pada yang menyambutnya. Jadi ini dedikasi ceritanya, walaupun satu cerita tetap juga menarik bagi Abang, dan Abang dapat cerita ni daripada sepasang suami isteri. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik untuk kita semua, dipermudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia, juga memberikan umur yang diberkati. Dan tanpa membuang masa lagi, Abang akan cuba sampaikan sebaiknya pengalaman yang dihantarkan kepada Abang. Abang mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita kali ini Abang dapatkan melalui panggilan telefon daripada sepasang suami isteri. Abang ucapkan terima kasih kepada Abang Lan dan juga Kak Jah sebab kongsikan cerita pengalaman yang cukup luar biasa yang ada kaitan dengan pengkhianatan seorang sahabat. Ceritanya mula macam ni. Berlaku pada tahun 2005 dan 19 lah. Tahun 2005, pada waktu tu mereka semua tinggal dekat kawasan Kuala Lumpur. Selangor, Kuala Lumpur. Jangan. Itu kawasan Kuala Lumpur. Okey, ceritanya mula ceritanya, Abang Lan dengan Kak Jah ni, lepas mula-mula kahwin, mereka sebenarnya tinggal dekat kawasan Johor. Dekat kawasan kampung-kampung lah dekat kawasan Johor tu, ngala-ngala Kemuar macam tu. Jadi dekat situ dia buka bisnes, iaitu bisnes burger. Disebabkan perniagaan burger dia semakin berkembang, waktu tu belum ada anak lagi, semakin berkembang. Jadi Abang Lan ni pergilah cari kawan-kawan lama yang mana-mana nak laburkan dalam perniagaan burger dia. Adalah seorang kawan dia tu memang kawan daripada kecil, baiknya, dan berjanji untuk tolong Abang Lan untuk bagi modal perkembangkan dia punya bisnes. Selepas berbincang, disebabkan kawan baik ni kan, jadi perbincangannya simple, senang lah kan mendapat persetujuan. Jadi Abang Lan pun dapatlah duit daripada kawan dia ni, dan dia pun perkembangkanlah dia punya bisnes burger dia. Pada waktu tu belum 2005 lagi. Kejadian permulaan tahun 1999. Jadi berkembanglah perniagaan Abang Lan, berkembang. Waktu tu masih lagi belum ada anak. Kata Kak Jah, mereka sangat happy sebab ramai customer dah mula kenal dengan burger Abang Lan jual. Walaupun burger tu dibuat sendiri pada waktu tu. Okey, dipendekkan cerita, pada satu hari Kak Jah tengok Abang Lan ni balik dengan keadaan yang murung. Biasalah kalau meniaga, dia kata walaupun dia buka banyak stall, dia tetap juga tidak tutup stall yang utama. Jadi dia balik sebagai seorang penjual burger macam biasa. Dia balik malam pukul 1, pukul 2 baru dia sampai rumah. Jadi bila dia sampai rumah tu, tengok mukanya murung aja. Jadi Kak Jah tanyalah, kenapa bang? Dia kata mukanya murung. Dia kata dipendekkan cerita. Abang Lan ceritalah begini. Dipendekkan cerita, orang yang Abang nak cakap invest, sebenarnya orang yang letak duit, yang melabur dalam perniagaan Abang Lan ni, dia cakap terus terang yang dia rasa Abang Lan ni tak boleh nak kembangkan bisnesnya lagi, dan dia nak semua perniagaan tu dibagilah sikit untung kepada Abang Lan. Pada awalnya Abang Lan tak nak, tapi akhirnya perniagaan tu diambil secara paksa. Jangan tanya dengan abang macam mana, nanti kita terima je lah ceritanya. Jadi dia kata perniagaan tu diambil secara paksa. Jadi daripada stall-stall yang ada tu, lebih kurang 10 stall pada waktu tu, tinggal satu je stall burger kepunyaan Abang Lan. Abang Lan rasa kecewa sangat-sangat, sebab seolah-olah dia rasa perasaannya dikhianati oleh kawan baiknya sendiri. Rupanya selepas perniagaan tu dikembangkan, dia punya perniagaan tu diambil daripada dia. Dia adalah perjanjian-perjanjian yang sebenarnya, kata Abang Lan, dia tak berapa nak faham sangat. Dia main
tenyeh je tanda tangan. Rupanya bila sampai takat-takat tertentu, perniagaan perlu diserahkan kepada orang yang memberikan modal. Macam itulah keadaannya. Jadi bila dengan macam tu, Abang Lan pun sedih, Kak Jah pun sedih. Kak Jah kata janganlah risau, kita boleh lagi meneruskan hidup. Jadi sejak daripada tu Abang Lan ni jadi murung dan dia duduk dekat rumah, dia tak buka stall dia. Tapi mujurlah pada waktu tu Kak Jah cakap dia pun ada simpan duit yang Abang Lan kasih, dia menyimpan dan duit itu yang digunakan untuk meneruskan hidup. Keadaan Abang Lan ni makin hari makin teruk. Tak nak keluar rumah, tak nak keluar bilik. Kak Jah boleh faham kerana perasaan tu muncul sebab dikhianati oleh kawan baik yang dia memang percaya, dan perniagaan yang dia bina diambil macam tu aja. Tu yang disedih tu dia. Jadi Kak Jah pun mula-mula tak tahu nak buat apa. Akhirnya Kak Jah ajaklah Abang Lan ni pergi tolong dia menanam bunga. Jadi dengan cara menanam bunga, menanam terung, menanam bendem, menyebabkan membantu Abang Lan punya perasaan tu semakin baik. Mengambil masa lebih kurang setengah tahun juga nak bagi perasaan Abang Lan tu okey selepas rasa dikhianati kawan baik sendiri. Satu hari tu Abang Lan kata dengan Kak Jah dia nak pindah ke Selangor, ke Kuala Lumpur, ke Kuala Lumpur. Dia kata dia nak pindah, dia dah carilah kawan-kawan yang nak pindah kat sana, dia nak mulakan hidup baru. Jadi diorang pun berpakatlah dengan duit yang ada, diorang pun berpindah. Tujuan Abang Lan berpindah adalah untuk melupakan segalanya, dan pada masa yang sama dia cuba untuk memperkembangkan perniagaan burgernya nanti di KL. Okey. Jadi bila dah dapat persetujuan, dah dapat rumah, mereka dapat tinggal dekat satu rumah flat dekat kawasan Kuala Lumpur, dan akhirnya mereka pun berpindah lelaki bini. Tak ada anak. Jadi waktu tu belum ada anak lagi kan. Jadi boleh berpindah lah. Waktu berpindah tu sampai dekat rumah flat tu, diorang pun hidup macam biasa. Abang Lan pun guna duit yang ada, buka stall burger baru, dan sikit Abang Lan pun teruslah meniaga burger. Itulah menjadi sumber pendapatan keluarga. Dia mula yang tanya nanti, "Kang mana hantunya bang?" Nanti dulu. Jadi satu hari tu daripada 99 tu nak mengenjak ke 2005 tu, kes ni 2005. Pada data satu hari tu, waktu tu Abang Lan pergi berniaga dekat burger lah, kedai burger tu dibuka hanya pada waktu malam. Bermula daripada pukul 8 malam, pukul 7 malam menjejak pukul 4 pagi. Itu memang waktu-waktu Abang Lan berniaga. Sebab pada waktu malam ramai pekerja-pekerja anak-anak muda kat kawasan KL yang masih memerlukan burger lah untuk jadikan bahan makanan kan. Jadi pada satu hari tu, Kak Jah memanglah Kak Jah tinggal kat rumah. Kak Jah duduk kat rumah. Lepas Kak Jah duduk kat rumah tu, okeylah. Tiba-tiba lebih kurang pukul 12 ke pukul 1 tu, Kak Jah dah mula-mula nak masuk tidur. Dengar orang bagi salam. Jadi Kak Jah ni pun tak fikir apa. Dia tahu bukan Abang Lan, tapi mungkin jiran tetangga. Memang jiran tetangga kawasan tu rapat-rapat semuanya. Jadi dia pun jawab salam. Dia bawa salam, dia pun buka lah, tengok daripada tingkap. Dia kata, kawan Abang Lan ni. Dia ingatlah kan kawan yang bagi modal dulu. Kenapa pula datang? Nak pulang duit ke apa ke? Tak tahulah kan. Jadi dia tengok, okeylah, namanya adalah Rosli. Okey, ya Cik Rosli, dia kata. Dia buka pintu dia. Tengok, Cik Rosli ya? Ya saya, dia kata. Nak cari Lan ke? Dia kata, saya nak cari Lan, dia kata. Lan tak ada, dia kata. Dia ada dekat kedai dia. Dia kata, kedai dia kat mana dia? Tengok macam sedih je muka Rosli tu. Jadi Lan ada dekat kedai dia buka kedai burger juga, dia kata kat sini, dekat sekian-sekian tempat. Jadi bila dah macam tu, dia kata cakap lah, okey, kalau nak cari Lan, pergi kat sana je. Cik Rosli pergi kat sana. Terus dia cakap terima kasih. Bila dia cakap terima kasih, Cik Rosli tu pergilah daripada situ. Kak Jah pun tutuplah pintu. Bila Kak Jah tutup pintu, Kak Jah terfikir-fikir, kenapa pelik sangat si Rosli ni? Macam sedih je, macam baru lepas mengalami satu peristiwa yang sedih sangat. Jadi dia pun tak apalah, dia pun masuk tidur. Bila masuk tidur lebih kurang pukul 4 pagi, pukul 3 pagi macam tu, dengar bunyi macam gerung-gerang kat depan rumah. Dia tahulah kalau bunyi gerung-gerang dekat pintu depan tu Abang Lan balik. Jadi dia diam je lah, dia teruskanlah tidur.
Bila masuk rumah tu duduk dekat atas, Abang Lan pun dah siap-siap, dah bawa masuk barang apa benda semua, baring dah siap mandi, dia baringlah sebelah Kak Jah. Lepas tu dia kejutlah Kak Jah. Kak Jah pada waktu tu kata Kak Jah dia sedar, dia bukan tak sedar, dia sedar. Dia kejut. Lepas tu dia kejut macam ni, Jah dia kata, ni aku nak beritahu ni, dia kata. Kenapa? Dia kata, tadi Rosli datang kedai aku, dia kata. Oh ya ke? Sebenarnya saya yang suruh Bang Rosli datang kedai abang. Dia kata tadi dia datang rumah kita, dia cari abang. Terus Abang Lan terus tu kuat menyebabkan Kak Jah yang pada waktu tu nak nyambung tidur tak jadi nak sambung tidur. Terus tanya, kenapa abang menjerit? Abang dia kata macam ni, kata tadi Rosli datang kedai abang, tapi dia tak datang dekat, dia datang jauh je. Okey, apa masalahnya bang? Dia kata 2-3 hari yang lepas sebenarnya Rosli dah meninggal. Meninggal sebab kemalangan. Abang pun tahu daripada kawan-kawan, dia kata. Waktu tu Kak Jah rasa macam daripada tak nak terkencing, rasa macam nak terkencing time tu juga. Malam tu dah laki bini rasa takut. Jumpa orang yang dah meninggal pada waktu yang sama, pada hari yang sama tu bukan benda yang menarik ataupun benda yang lucu. Tak lucu langsung. Kak Jah jumpa dekat rumah, lepas tu dia halaunya Cik Rosli tu pergi jumpa Abang Lan, ada datang dekat kedai Abang Lan. Tapi ikut kata Abang Lan, dia tak datang dekat, dia duduk jauh. Kata memang nampak lah kan. Memang nampak benda, nampak lah yang Cik Rosli tu duduk jauh je. Dia bila nampak Cik Rosli tu dah terkejut lah, sebabnya dia memang dah tahu melalui kawan-kawan yang si Rosli tu meninggal. Cumanya Abang Lan tak sempat nak beritahu Kak Jah sebab setiap kali balik pun dah tengah malam. Esoknya dah sibuk-sibuk untuk buat persiapan niaga. Jadi dah malam tu laki bini terkebil-kebil. Lepas subuh kata Kak Jah baru mereka dapat tidur. Semayang subuh dulu baru mereka dapat tidur. Terfikir janganlah dia datang. Jadi besoknya Kak Jah memang ikut Abang Lan pergi kerja. Dia tak berani nak tinggal sorang-sorang kat rumah. Sebab dia kata kalau dia boleh datang dekat rumah, dia akan datang lagi. Takut-takut kalau dia datang lagi pada waktu tu dia datang dalam keadaan yang tak berapa nak elok, Kak Jah pula yang sakit perut. Jadi sejak daripada tu Kak Jah kata dia ikut Abang Lan pergi berniaga. Dia ikut Abang Lan pergi berniaga ni lebih kurang dalam lama lah, sebab mereka fikir, mereka pun faham kan benda ni akan terjadi dalam tempoh 40 hari. Jadi selama 40 hari tu Kak Jah memang ikut Abang Lan pergi kerja. Duduklah sampai pukul 4 pagi, dia tak berani nak duduk sorang-sorang kat rumah, takut-takut nanti kan ada apa-apa yang berlaku. Okey. Jadi nak jadi cerita pada satu hari, Kak Jah demam. Dia nak ikut sebab dia takut, tapi Abang Lan kata demam tak elok lah sebab kita meniaga makanan. Kalau kita demam datang kat tempat makanan, takut nanti berjangkit dengan customer, dengan pelanggan. Jadi disebabkan Kak Jah takut nak tinggal sorang-sorang kat rumah, dia pun minta lah anak jiran temankan. Anak jiran tu anak dara, dia kata. Jadi anak jiran pun temankan. Jadi sepanjang malam tu anak jiran tu temankanlah Kak Jah duduk dekat rumah. Jadi Kak Jah pun demam kan. Dia kata pada waktu tu dia pun duduklah dekat dalam bilik. Budak tu adalah duduk dekat tengok TV dekat depan, gunggang-gunggang, dengarlah TV tu menyala semua. Lepas tu lebih kurang pukul 12.30 nak pukul 1 macam tu, Kak Jah ni bangunlah sebab badan dia rasa tak sedap. Dia nak pergilah minum air, nak sejuk-sejukkan badan. Bila dia bangun, dia tengok budak tu tak ada. Yang teman dia tu tak ada. Budak tu mungkin dah balik. Bila rasa budak tu mungkin dah balik dekat rumah, dia dah mula rasa kecut perut. Aduh, takkan malam-malam dia nak pergi jumpa Abang Lan. Nak keluar daripada rumah pun takut, manalah budak ni. Dia memang syak budak tu balik. Dia memang syak. Jadi lepas minum tu, Kak Jah terus masuk bilik, duduk dalam bilik. Dia buat-buat tak tahulah, buat-buat berani. Dengan demamnya dia kata buat-buat berani dengan harapan benda tu tak akan jadi apa-apa. Tiba-tiba dengar bunyi macam ada bising-bising dekat depan rumah. Dia kata dah pukul berapa ni, tak akan Abang Lan dah balik. Dia kata selalunya pukul 3 pagi, pukul 4 pagi akan bunyi macam tu, menandakan Abang Lan balik. Mungkinlah Abang Lan dah balik. Jadi dia diam je lah. Tapi bunyi tu tidak berkunjung masuk rumah. Selalunya kalau Abang Lan bawa-bawa barang daripada tempat meniaga, dia akan masuk dekat dalam rumah lah. Bunyi tu akan daripada pintu depan gurung-gurung sampai ke dapur. Kalau bunyi macam tu kan, orang pindah-pindah barang. Tapi bunyi tu bunyi dekat depan rumah je, gurung-gurung. Pelik pula.
takkanlah benda tu datang lagi. Dalam keadaan demam-demam ni, Kak Jah nak pastikan sebab benda tu dah cukup mengganggu. Dia dah tak boleh tidur. Dia rasa macam ada yang tak kena. Dia nak pastikan benda tu datang atau tidak. Jadi dia pun pergilah dekat depan dengan keadaan ruang tamu yang gelap, dengan keadaan yang memang dia pun demam. Dia tengok bila dia selak langsir, memang betul Cik Rosli ada depan rumah. Dia bunyi tu sebenarnya dia gegar pintu pagar, pintu grill. Dia macam, dia tak pegang, tapi pintu grill tu bergegar-gegar. Memang dia tak pegang. Waktu tu Kak Jah masuk, lari dalam bilik, terus tutup bilik, tutup pintu. Dalam keadaan demam, dia kata macam bertambah demam. Dia punya demam tu teruk sangat. Dengan harapan cepatlah Abang Lan balik. Pukul 3.30 pagi. Sepanjang daripada Kak Jah dengar pukul 12 tu, sepanjang ke pukul 3 pagi tu, selang 10 minit bunyi benda bergegar. Selang 10 minit bunyi benda bergegar. Macam mana nak tidur? Kak Jah kata, nak kata surah, memang semua surah dia dah baca lah. Waktu tu kan handset tak berapa nak maju lagi. Kalaulah handset dah maju pada waktu tu, dia memang pasang ruqyah, pasang ayat suci Quran. Tapi pada waktu tu belum lagi kan. Dengar je bunyi gegaran tu, dia bacalah apa yang dia boleh ingat, yang dia boleh tahu. Pukul 3 pagi bawa Abang Lan balik. Waktu tu dia punyalah seronok, menangis-nangis. Bila dah menangis, Abang Lan tahulah memang ada yang tak kena. Jadi besok paginya, dia tanyalah dengan anak jiran tu, kenapa kau tiba-tiba balik kan? Dan anak jiran tu cakap, waktu dia tengah tengok TV, tiba-tiba dia nampak ada benda dekat luar rumah. Yang benda tu berbentuk bungkus-bungkusan macam tu. Itu yang dia gelabah. Dia kata benda tu melintas-lintas depan rumah Kak Jah. Dia jadi takut, menyebabkan dia lari. Dia kunci pintu, dia lari balik rumah dia. Dia kata macam ada yang tak kena dengan rumah ni. Dia agak je benda tu macam bungkus-bungkus, sebab nampak benda tu macam jagung melintas itu je. Itu yang dia takut tu. Jam waktu tu pukul 11 malam, bukannya lewat sangat, bukannya teruk sangat, malam sangat. Dia kata masih lagi awal malam tu yang budak tu balik awal. Jadi sejak daripada tu memang Kak Jah sambung semula duduk dekat tempat Abang Lan bekerja. Apa pun jadi, demam ke, terus juga duduk dekat tempat Abang Lan bekerja. Sampailah lebih daripada 40 hari. Mengikut kiraan daripada berita yang dia meninggal dia dapat tu, lepas 40 hari tu barulah Kak Jah tak ikut Abang Lan. Okey. Jadi selepas daripada 40 hari tu, Kak Jah beranikan diri untuk duduk kat rumah. Tapi boleh bertahan 1 hari je. Lepas tu dia kata macam tak sedap lagi, dia duduk, dia ikutlah Abang Lan pergi bekerja. Okey. Ini boleh dikatakan selepas 40 hari, lebih kurang hari ke-50 lah macam tu. Mengikut kata Kak Jah dengan Abang Lan. Dia pun balik ikut, dia kan duduk dengan suami dia pergi bekerja kan, jual-jual burger. Balik daripada tu lebih kurang pukul 3-4 pagi. Waktu tu yang perasan Abang Lan tahu. Abang Lan kata dia rasa tak sedap hati. Kak Jah pun kata entahlah, dia pun rasa tak sedap hati. Tak apalah. Dia kata sama-samalah kita baca-baca apa yang patut, dengan harapan benda kita tak nampak benda yang bukan-bukan. Jadi dia pun balik rumah. Bila sampai dekat rumah, pelik, ruang tamu lampunya menyala. Memang seingat mereka yang diorang nyalakan adalah lampu dapur. Tapi kenapa lampu ruang tamu menyala? Sebelum diorang keluar, lampu dapur yang menyala. Memang dia nyalakan untuk mengelakkan daripada terlalu gelap sangat kan. Jadi dah tak sedap hati dah. Buka pintu, dia tengok Cik Rosli duduk dekat ruang tamu. Tapi tak nampak muka. Nampak belakang badan dia. Oh, seram pula bang. Dia nampak belakang badan dia je. Waktu tu yang menjerit Kak Jah. Abang Lan okey lagi. Abang Lan tutup pintu, tarik Kak Jah. Jom kita tidur hotel malam ni. Kita jangan tidur dekat rumah. Tidurlah malam tu hotel dekat Hotel Good Morning. Hotel-hotel biasa lah. Hotel Good Morning, kata Kak Jah. Oh, jadi takut. Jadi bila esok paginya, bila dah habis-habis sarapan, dia orang pun cadanglah nak carilah orang-orang yang pandai. Benda ni selalunya dalam 40 hari dia punya gangguan, tapi kenapa lebih daripada tu. Jadi cari, akhirnya jumpalah seorang ustaz lah macam tu yang boleh bagi pertolongan. Pagar rumah, panggillah ustaz tu sampai ke rumah. Barulah Abang Lan dengan Kak Jah berani nak masuk rumah. Dia orang pun pagarlah rumah. Ustaz kata itu bukan roh, itu mungkin jin yang ambil kesempatan dengan apa yang berlaku. Tapi Abang Lan dengan Kak Jah memang tahu benda tu adalah jin ataupun benda-benda yang bukan roh lah.
Cumanya mungkin dia datang tu untuk minta maaf ke, ataupun yelah, sebab kita tak tahu kan apa yang terjadi di alam sebelah. Jadi selepas pagar rumah semuanya baik-baik aja. Cumanya tu bukan penamatnya. Sejak daripada peristiwa pagar rumah tu, keadaan okey, bisnes okey, tapi Abang Lan jadi rasa sentiasa mudah tersentuh hati. Sikit-sikit sedih, sikit-sikit nangis. Orang cakap, komplain burger dia tak berapa nak elok, nangis. Lepas tu tengok cerita, nangis. Mula-mula Kak Jah ingatkan, dah tua dah laki aku, senang tersentuh. Tapi kalau dah tengok cerita Tom and Jerry, Tom kena pukul pun nangis juga. Ini dah tak logik, dia kata. Ada yang tak kena dengan laki aku ni. Jadi Kak Jah pun tanyalah dengan Abang Lan, kenapalah asyik menangis je. Abang Lan kata dia entahlah, tak tahulah, perasaannya sedih aja. Sentiasa sedih. Tengok benda sikit pun sedih. Tengok benda orang pukul, tak bagi makan kucing pun sedih. Tak tahu datang mana-mana perasaan tu. Jadi Kak Jah bagi cadangan, apa kata kita pergi mengubat? Takut kan ada benda-benda yang tak kena. Biasalah orang meniaga kan, ada orang tak suka kan, kadang-kadang dia hantarnya benda-benda yang tak elok kan. Okey, jadi pergilah, carilah ustaz, cari ustaz yang nak ruqyah waktu tu. Dah tak jumpa pula dia punya contact number. Tanya dengan kawan-kawan, adalah jumpalah dengan seorang ustazah. Ustazah tu katanya memang boleh juga mengubat-ngubat, tapi bukan mengubat yang berat-berat lah, mengubat yang ringan-ringan aja. Pergilah rumah ustazah tu, dah telefon, dah tanya semua, pergi rumah ustazah tu. Sampai dekat rumah ustazah tu pandang aja Abang Lan. Lepas tu dah habis tu dia kata, boleh tak ustazah ruqyahkan? Lepas tu ustazah tu ruqyahkan, Abang Lan diam je lah. Kak Jah pun tengok je lah apa yang ustazah tu buat. Lepas tu ustazah tu cakap, ni air daun bidara, ni apa benda semua, bawa mandi, buat minum, dia kata. Jadi bila tanya kenapa Abang Lan jadi macam tu, ustazah tu cakap, kita ikhtiar aja. Kita tak boleh, kita tak payah buat apa-apa, tak payah bertanya-tanya, kita ikhtiar aja. Tapi yang Kak Jah pelik, sepanjang proses perubatan ni, ustazah ni duduklah pandang Abang Lan, macam Abang Lan ada sesuatu yang mengikori dia. Macam pandang pelik je. Kenapa ustazah tu macam tu? Okeylah. Jadi diorang pun balik, amalkan seperti apa yang ustazah tu minta. Tapi tetap juga Abang Lan baik sikit, dia tak baik banyak, dia baik sikit. Ada kalanya okey, ada kalanya kembali semula ke tabiat dulu, iaitu sedih sangat tengok menangis. Nak jadi cerita pada satu hari tu, ini cerita yang, yelah, abang nak cakap, apa petunjuk yang Allah nak bagi, itu datang daripada macam-macam sumber. Okey, pada satu hari tu dia melintas depan rumah kawan dia. Kawan dia ni memang bukan beragama Islam. Jadi bila melintas depan rumah kawan dia ni, yang duduk dekat flat yang sama, kawan dia panggil dia, kata, panggil dia ke sini panggil dia, kata. Jadi Abang Lan dengan Kak Jah ni pun pergilah. Kenapa, ada apa? Dia kata, ni bapak saya ni dulu bekas bomoh, dia kata. Bomoh agama dia lah kan. Dia nampak ada roh yang ikut Abang Lan. Roh tu adalah roh yang kesedihan. Bila dengar macam tu, tersentak lah. Bila dah tersentak, dan pada waktu tu Abang Lan dengan Kak Jah memang tak fikir panjang. Dia terus minta izin masuk dalam rumah, jumpa dengan bapak pada kawan dia tadi, yang memang bukan beragama Islam lah. Dia tanya, dia kata, Pakcik nampak ke ada yang mengikuti saya tu? Pakcik tu kata, memang ada satu roh yang kesedihan. Dia kata, roh tu macam nak minta maaf. Jadi ada tak apa benda-benda berlaku pada awak dalam tempoh tu? Jadi Abang Lan beritahulah, dia rasa sedih je dalam masa sebulan dua ni, rasa sedih je. Dia kata, pergilah berubat. Jangan berubat dengan dia, sebabnya dia pun dah tak mengamalkan ilmu perbomohan lagi tu. Bila dengar macam tu, Abang Lan dengan Kak Jah cari semua ustaz yang mengubat dia dulu, yang bukan mengubat, yang buat ruqyah rumah dia tu. Jumpa, lepas tu cerita dengan ustaz tu. Ustaz tu cakap dia memang tak boleh nampak, dia memang tak tahu, cuma dia cubalah ikhtiar daripada segi ruqyah. Dan pada masa yang sama, Abang Lan sendiri kena amalkan Bismillah 5 selama 40 hari. 40 hari, 1 hari 1000, untuk mengelakkan daripada benda-benda macam tu. Jadi Abang Lan pun terimalah berubat dengan ustaz tu. Dia baca ruqyah, baca selawat, Bismillah 5 tu setiap hari selama 1000. Dan pada hari ke-40, lama kelamaan perasaan tu kembali pulih macam biasa. Makin okey, sampailah selepas peristiwa tu 3 bulan, 3 ke 4 bulan lepas daripada peristiwa tu, Encik Rosli tu datang dalam mimpi Abang Lan. Dia kata dalam mimpi tu dia minta maaf sebab dia mengkhianati Abang Lan.
Jadi dalam mimpi tu abang Lan kata, aku dah lama maafkan. Cumanya aku tak boleh nak melupakan apa yang kau dah buat dekat aku, dia kata. Tapi aku dah maafkan apa perbuatan kau. Dan bila sedar daripada tidur, abang Lan ceritalah benda tu pada Kak Jah. Dan itu adalah titik penamatnya. Yang mana lepas daripada tu dah tak ada lagi mimpi-mimpi Cik Rosli. Dah tak ada Cik Rosli datang rumah nak minta apa ke. Jadi cerita daripada cerita ni, pengajarannya, pengkhianatan tu berat bagi abang. Bila mengkhianati tu berat. Lebih-lebih lagi pada orang yang memang tak bersalah. Jadi abang dapat pengajaran. Tiba-tiba abang terfikir, aku ada dosa tak dengan kawan-kawan ni? Ada tak aku yang terkutuk ni? Kok kat nanti dia mati datang cari abang. Oh hara, dah lah abang bujang sorang-sorang. Jadi abang tidak bersedia untuk yang tu. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Abang harap ceritanya menjadi iktibar dan pengajaran untuk kita semua. Dan terima kasih yang membeli sambal lara dan juga coklat moist. Baju untuk print, siapa yang nak dapatkan baju biru ni nanti belum iklan lagi. Abang akan buat iklan dalam 2-3 hari akan datang. Hari ni tak ada ucapan sebab hari ni adalah cerita ni didedikasikan untuk kita-kita yang nak balik kampung sepenuh cuti panjang. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.